yang bernama Aban. Setelah ibu saya hidup merana agak lama waktunya, setelah berjumpa dengan pelbagai tukang ubat. Yalah, ada yang sesuai, ada yang tidak. Akhirnya yang ini seolah-olah kemungkinan pada waktu itu boleh membantu ibu saya, Casey. Saya ni tinggal bersama dengan ibu 2 orang saja. Tinggal di sebuah rumah kecil. Rumah 2 bilik, Casey. 2 bilik tidur dengan 1 hall, ataupun dipanggil sebagai rumah 3 bilik. Tapi ibu saya seringkali duduk dalam bilik, jarang keluar. Saya kerja pun tidaklah mempunyai kerja tetap. Ikut kontrak. Habis kerja, kalau dia nak sambung, dia sambung untuk lagi beberapa bulan. Sejak ibu saya ni sakit, saya dah jarang bekerja. Kalau boleh saya pergi, kalau tak, saya duduk rumah jaga ibu. Ibu saya tidak mempunyai anak yang lain kecuali saya. Bapa saya dah pun berpisah dengan ibu. Dan ibu saya masih lagi minta duit jagaan dari bapa. Sebabnya ibu saya ni memang tidak sihat. Keadaan saya sebagai seorang anak pun tidak mewah, tapi saya mampu membayar bil, menyajikan makanan. Jadi oleh kerana sikap ibu yang suka minta bekas suami, apa yang terjadi pendengar Ria 897, isteri mak tiri saya lah tak puas hati. Dari situlah tercetusnya sesuatu yang luar jangkaan saya dan ibu. Dia mula hantar barang. Nanti bila tiba waktu maghrib, ibu saya akan duduk dalam bilik, termenung jauh, menangis, ketawa, mengilai. Dipendekkan cerita, datang seorang pakar akhirnya setelah beberapa khidmat pakar yang kami dapatkan. Berjumpa dengan seorang pakcik ni. Dia mampu, Casey. Katanya pakar tersebut kepada saya, "Aban, ni pakcik dah periksa badan mak kau. Pakcik rasa dalam tubuh mak kau ada 11 ekor makhluk jin yang duduk dekat dalam. Pakcik tak boleh keluarkan semua dalam serentak. Takut nanti memudaratkan kesihatan mak kau. Paling-paling 1 hari pakcik boleh keluarkan 1 atau 2. Memakan masa. Tapi insyaAllah benda-benda ni akan keluar daripada badan mak kau, ya?" "Betul, Cik. Kita ikhtiar. Kita serahkan segalanya padanya." "Alhamdulillah, Cik. Alhamdulillah." Jadi pendengar Ria 897, pakcik ni mula melakukan rawatan. Rawatan pertama setelah dia dapat kesan berapa banyak jin yang duduk dalam tubuh badan. Casey, dia mula membaca surah-surah ruqyah. Ibu saya yang waktu itu sedang duduk di ruang tamu dengan saya, dengan pakcik ni, kemudian seolah-olah berubah. Cara dia duduk, cara dia memandang saya dengan pakcik lembut sangat. Pakcik ni terus membaca, baca dan baca. "Hei, siapa engkau? Diamlah, bising, aku nak tengok TV," kata ibu saya.
dengan penuh kelembutan. Sudahlah. Kau nak mengaji bukan sekarang. Sekarang aku nak tengok TV. Hei, pakcik tu tetap membaca. Tak henti-henti dia baca dan baca. Aku cakap, jangan. Bayangkan, pada waktu pakcik sedang membaca surah ibu saya, dari bercakap, terus dia tarik suara, mulut terngangah kisi. Kemudian kepala angguk beberapa kali. Pakcik, kenapa dengan ibu saya ni? Pakcik mengangkat tangan sebab mulut sedang membaca. Dia angkat tangan kata tunggu. Kemudian pakcik berhenti membaca. Bila pakcik berbicara dengan makhluk yang menjelma pada waktu itu, dia tak layan. Pakcik cuba bercakap, berkali-kali cuba bercakap. Akhirnya, dia berbicara dengan pakcik. Pakcik pun suruh dia keluar. Cakap dengan cara baik. Yang pertama ni senang sedikit. Dia keluar. Dipendekkan cerita, seminggu 2-3 kali pakcik datang dan cuba menghalau, kadang-kadang seekor, 2 ekor. Dalam tubuh ada 11 ekor makhluk jin. Sampaikan makhluk yang kelima kalau tak silap saya. Makhluk kelima ni agak degil dan susah. Dia memakan masa 4 hari. Bercakap, berurusan, bercakap lagi. Baca lagi, cakap lagi. Degil, tak nak keluar. Akhirnya bila dapat dikeluar dengan secara paksa. Waktu tu ibu saya tolong papa bawa dia ke tingkap dapur. Kemudian pakcik dari belakang membaca surah dan tepuk beberapa kali bahagian belakang ibu saya. Mulut ibu saya sampaikan menghembuskan hawa yang busuk keluar daripada tingkap dapur rumah saya. Sebelum pakcik balik, dia beritahu saya, Abang, malam ni, malam-malam akan datang. Tingkap-tingkap bilik semua tutup. Maksud pakcik, tutup dengan langsir. Tutup semua? Tingkap dapur? Kalau ada kain, gunakan sepit. Tutup tingkap dapur, tingkap bilik mak, semua yang ada tingkap tutup. Tapi rumah jangan gelap, biar terang. Yalah cik. Cik kenapa cik Tak perlulah aku beritahu kau. Casey, selepas pakcik balik, saya pun dekat dalam bilik sedang baring. Mak saya sedang berehat setelah menjalani sesi rawatan. Saya tengah baring. Saya dengar dengan jelas pendengar Ria 897 FM. Anda bayangkan ya, ada bunyi ketukan. Jumpa mak kau, Abang. Baru saya tahu kenapa kata abang pakcik tak nak beritahu saya, Casey. Dia ketuk tingkap, tuk 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 tuk. Saya dengar suara sayu seolah-olah berkata, Abang buka tingkap, aku datang nak jumpa mak kau aja.
Pendengar Misteri Jam 12. Perkara ini menghantui saya untuk beberapa bulan. Tapi saya bersyukur ibu saya dah bebas daripada perbuatan gangguan.